Salam sejahtera rakyat negara Sabah yang dikasihi. Pada hari ini saya membuat live selepas saya melakukannya pada 2011 yang bertajuk Sabah dan Sarawak lebih maju jika keluar Malaysia. Singkatan namanya SSKM yang menjadi populer hari ini dan juga menjadi NGO yang berpusat di United Kingdom. Pada hari ini saya ingin membuat satu lagi komentar saya mengenai kerajaan kita pada hari ini, yaitu kita sekarang dipimpin oleh kerajaan yang betul-betul mempunyai inspirasi rakyat. Dan inilah harapan kita semua, supaya kerajaan yang ditubuhkan pada hari ini akan menjadi sebuah kerajaan yang prihatin dengan kepentingan rakyat di negara Sabah ini. Tajuk komentar saya pada pagi ini ialah Kerajaan GRS atau Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah adalah peluang terbaik rakyat Sabah untuk memiliki sebuah negara yang merdeka sepenuhnya. Kalau kita melihat keadaan di negara Malaysia pada hari ini, pergolakan dan perebutan kuasa di peringkat pusat sentiasa berlaku dan kita tidak tentram. Melihat kepada keadaan ini, Sabah harus memerlukan ketenangan untuk mentabir dalam kerajaan sendiri, supaya apa yang diperlukan oleh rakyat itu mendapat dengan baik dan tidak diganggu oleh mana-mana pihak, termasuk kerajaan pusat. Sejak 2018 sehingga pada hari ini, perebutan kuasa ataupun pemimpin teratas kerajaan pusat seringkali berlaku. Dan ini tidak menjadi satu keadaan yang baik untuk sebuah kerajaan ataupun sebuah negara, karena ini boleh menggugat ekonomi kita, pelabur-pelabur asing untuk datang melabur di Malaysia, karena mereka takut dengan keadaan yang tidak stabil dalam keadaan politik. Maka itu adalah satu tindakan yang bijak kepada Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS pada hari ini, yang dipimpin oleh sepenuhnya pemimpin tempatan, adalah satu peluang yang terbaik untuk dilaksanakan. Apakah yang saya maksudkan itu? Kerajaan GRS mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah menuntut kerajaan persekutuan supaya mewujudkan semula perjanjian baru, menggantikan perjanjian yang telah batal apabila Singapura keluar ataupun dikeluarkan daripada persekutuan Malaysia. Maka itu perjanjian yang lama itu perlu ditukar kepada yang baru, supaya ikatan yang baik antara tiga buah negara yang bersekutu, yaitu Persekutuan Malaya, kedua negara Sarawak, dan negara Sabah. Dan ini perlu kita ikat perjanjian yang baru atau satu memorandum yang baru dan lebih selamat untuk ketiga-tiga wilayah yang bergabung ini. Dengan adanya perjanjian baru yang dibuat itu nanti, maka kedudukan Sabah sebagai negara semula akan dapat dikembalikan, dan ini adalah kebaikan kepada rakyat di Sabah sendiri. Begitu juga dengan di negara Sarawak. Tidak ada lagi gangguan daripada mana-mana pihak mengatur dan mengurus hasil di negara sendiri. Pilihan yang kedua ialah, dan mungkin ini menjadi pandangan keseluruhan rakyat negara Sabah dan Sarawak, yaitu lebih baik kita berpisah daripada persekutuan Malaysia dan menjadi sebuah negara penuh, dan kita mempunyai satu kursi di
Dewan Undangan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dengan adanya ini, maka semua masalah akan selesai, termasuklah tuntutan kerajaan suluk ke atas Sabah. Jadi ini adalah satu kebaikan jikalau kita ataupun kerajaan GRS pada hari ini mengambil peluang dan kesempatan untuk bertindak melakukan yang terbaik untuk negaranya sendiri tanpa lagi dikuasai oleh pihak luar. Negara Sabah ini kalau kita pemerintah sendiri tanpa dikuasai ataupun dijajah oleh orang lain, kita boleh menggunakan undang-undang sendiri, peraturan sendiri, dan perkhidmatan awam sendiri, dan segala-galanya kita lakukan dengan sendiri. Dan ini ada satu baik ataupun satu perkara yang sangat baik kepada negara Sabah, khususnya rakyatnya di dalam negara Sabah ini, termasuklah di negara Sarawak. Jadi ini adalah peluang yang saya kira peluang yang seumur hidup tidak akan berlaku lagi, karena kita sekarang ini sudah menjadi sebuah kerajaan yang dipilih rakyat. Jadi rakyat melakukan satu kestabilan politik, ekonomi, dan juga pembangunan yang mampan dari segi apa juga keperluan, terutama pembinaan jalan raya di kampung, di bandar, di kawasan pedalaman, dan sebagainya. Jadi kalau kita yang kontrol ataupun mengurus hasil bumi kita sendiri, pembangunan itu tidak akan terlepas pandang lagi. Berbanding pada hari ini kita merujuk lagi kepada Melaya ataupun kerajaan pusat untuk memohon peruntukan. Tapi sampai bila? Adakah kita menunggu sampai kiamat baru kita dapat melakukan pembangunan sama taraf dengan di Melaya, ataupun pada hari inilah di musim kerajaan GRS ini kita dapat melakukan yang terbaik untuk rakyat Sabah. Jadi bagi saya dan rakyat Sabah mengharapkan agar kerajaan GRS ini bertindak cepat sebelum ada isu-isu lagi yang akan ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu, dan ini akan menjajaskan peluang rakyat Sabah untuk merdeka sepenuhnya di negara sendiri. Jadi ini adalah masa dan peluang yang terbaik untuk kerajaan negara Sabah memiliki semula identiti sendiri tanpa lagi merujuk kepada orang luar. Perkara yang saya bangkitkan ini hanya boleh dilaksanakan oleh kerajaan GRS pada hari ini. Kita jangan lagi menunggu 10 tahun akan datang. Kita haruslah bertindak hari ini. Ambillah dan buatlah tindakan antara dua perkara yang saya maksudkan tadi, yaitu membuat perjanjian baru, dan yang kedua membuat tindakan drastik, yaitu berpisah daripada kerajaan persekutuan Malaysia dan merdeka sepenuhnya dan memiliki kerusi di Dewan Undangan PBB yang akan memberikan kita kemerdekaan sepenuhnya dan menghilangkan semua isu-isu tuntutan daripada luar. Ingin saya jelaskan bahwa apapun yang kita buat hari ini, kita tidak boleh sesuka lakukannya, karena kita masih lagi di bawah kuasa luar, terutama kerajaan Melaya. Sampai di sini komentar saya pada hari ini, dan saya harap ini dapat diberikan tindakan ataupun komen daripada kerajaan hari ini. Apakah ada harapan untuk rakyat Sabah kembali sebuah negara semula? Sekian dan terima kasih.